Ya, Assalamualaikum Isfalini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Isfalini pagi ini? Alhamdulillah, saya dan juga rakan-rakan setugas pada pagi ini begitu gembira, sihat dan alhamdulillah ya. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Baik, untuk seterusnya Isfalini, kata-kata motivasi yang boleh dikongsikan daripada Isfalini kepada penonton kita yang menyaksikan Ramai Pagi untuk hari ini. Silakan. Baik, selalunya Muammarah dan Atul memang terdapat banyak kata-kata motivasi yang sering kali kita dengar ataupun kita sendiri yang membuat kata-kata motivasi tersebut ya. Namun bagi saya sendiri sebenarnya kata-kata motivasi antaranya ialah sentiasa kita beringat dalam setiap rezeki kita ni pasti ada rezeki untuk orang lain, dan satu lagi ialah sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ni ada, insya-Allah kita ni akan bahagia ya. Betul. Jadi samalah juga ya, namanya juga bersyukur pasti akan ada rezeki kepada kita. Baik Isfalini, mungkin banyak info dan juga maklumat serta pengisian akan dibawakan dari Daerah Blaid. Kami serahkan kepada Isfalini, silakan. Baik, terima kasih Muhammad dan Atul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah, ada bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya juga kita diizinkan lagi ya untuk bertemu menerusi Rampai Pagi dari Daerah Blaid. Alhamdulillah, keadaan cuaca di Daerah Blaid pada pagi ini begitu mengizinkan. Semoga apapun jua perancangan yang ada rancang akan berjalan dengan lancar, dan seperti biasa dari Daerah Blaid kami akan mengongsikan beberapa info semasa ya. Antaranya ialah waktu operasi bagi pusat vaksinasi COVID-19 khusus bagi individu yang menerima suntikan vaksinasi dos kedua secara walk-in ya, masih lagi diteruskan sehingga 21 November, dan bagi Daerah Blaid ianya diadakan di Pusat Kesihatan Sungai Liang bermula pada Isnin, Khamis dan Sabtu pada jam 1.45 petang sehingga jam 4 petang. Seterusnya ialah mengenai pemotongan makluman ya, pemotongan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku sehingga 30 hari bulan November, iaitu selama 12 hari bermula pada jam 12.30 hari sehingga 1.30 petang kecuali hari Jumaat dan Ahad. Penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja pemeliharaan kawat atas. Kawasan yang terlibat ialah kawasan sepanjang Jalan Simpang 766, Jalan Sungai Lalit serta Jalan Keluyuh dan kawasan sekitarnya, dan juga kawasan Jalan Utama, Jalan Pantai Sungai Liang dan kawasan sekitarnya. Jadi diharap kepada kawasan-kawasan yang terlibat ya supaya akan dapat mengambil maklum. Itu dia ada beberapa maklumat. Seterusnya kita akan beralih untuk mengikuti bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita untuk edisi hari ini. Silakan. Tahukah Auda, sayur-sayuran boleh didefinisikan sebagai makanan tumbuh-tumbuhan yang boleh dimakan oleh manusia sebagai makanan harian seperti bunga, buah, batang, daun hingga ke hujung akar. Sayuran juga boleh didapati dalam pelbagai jenis, rupa bentuk, warna dan rasa. Bahkan ianya terbahagi kepada 3 jenis kategori, iaitu berdaun, berbuah dan berubi. Antara contoh sayuran yang berdaun yang sering kita makan ialah seperti sawi, kangkung, bayam dan sebagainya. Edisi kali ini akan mengongsikan kepada kita salah satu tumbuhan hijau yang mempunyai kelebihan dan khasiat yang tersendiri, iaitu bayam Brazil. Bayam Brazil atau nama saintifiknya Alternanthera siso merupakan spesies tanaman yang tergolong dalam famili Amanithaceae. Bayam Brazil adalah antara tumbuhan hijau yang cepat membesar dan senang ditanam. Tumbuhan ini boleh membesar sehingga 30 cm tinggi dengan saiz daun sekitar 2 hingga 3,5 cm lebar. Berbeza dengan bayam hijau dan bayam merah, bayam Brazil mempunyai tekstur yang rangup dan boleh dimakan secara mentah seperti salad.
Masyarakat Brazil gemar mengambil sayur ini secara mentah bersama tomato, bawang dan juga minyak zaitun. Selain itu, ia juga sesuai untuk ditumis, direbus atau dikukus. Bayam Brazil mempunyai banyak kandungan nutrisi seperti protein, lemak, karbohidrat, serat, gula, magnesium dan kalium. Malah ianya juga kaya dengan sumber vitamin dan mineral yang memberi manfaat kepada kesihatan manusia seperti vitamin A. Ianya adalah penting untuk kesihatan mata, mengatur sistem imunisasi dan perkembangan embrio. Vitamin C pula akan memberikan antioksidan bagi meningkatkan kesihatan kulit dan sistem ketahanan badan. Vitamin K juga penting bagi proses pembekuan darah. Ianya juga mempunyai asid folik yang sangat penting bagi wanita mengandung bagi pertumbuhan sel dan tisu. Zat besi pula akan menghasilkan hemoglobin yang membawa oksigen ke seluruh badan. Dan kalsium adalah mineral yang penting bagi kesihatan tulang dan juga memberi signal kepada sistem saraf, jantung dan otot. Kelebihan pada bayam Brazil ini juga mampu mengawal beberapa jenis penyakit seperti mengurangkan risiko kanser atau mencegah kanser, meningkatkan kesihatan mata, menurunkan berat badan, mengelakkan sembelit, membantu dalam proses pembekuan darah dan secara tidak langsung mengelakkan pendarahan yang berlebihan. Ia juga dapat meningkatkan sistem ketahanan badan, mengawal tekanan darah dan kesihatan jantung. Dan juga ianya sebagai antioksidan yang mengurangkan jangkitan dan keradangan. Bayam Brazil ini juga boleh dipelbagaikan cara masakannya. Jika di negara Asia Tenggara, mereka selalunya menjadikan bayam Brazil ini seperti makanan salad ataupun sandwich kerana ianya dapat dimakan begitu saja. Berbeza dengan cara masakan orang Melayu kita ni, ada sesetengah orang menjadikan bayam Brazil ini digoreng seperti kerepek dan ada yang digulai air bersapakan udang kering atau ikan bilis. Walau bagaimanapun, kelezatannya masih dirasai kerana bayam Brazil ini sama seperti sayur-sayuran daun yang lain. Namun bayam Brazil ini mempunyai kelebihan dan keistimewaannya tersendiri. Ya Auda, amalkanlah makanan-makanan yang sihat dan seimbang, lebih-lebih lagi dalam memperbanyakkan sayuran di dalam purata makanan seharian kita ni. Kerana mencegah itu lebih baik dari mengubati.